Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sidang penonton yang dikasihi Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita kembali dalam slot kaunselor anda bersama dengan saya. Hari ini Ustazah Hazwani akan bersama-sama dengan anda pada kali ini dengan topik ilmu tanpa amal, amal tanpa ilmu. Subhanallah. Anak-anak murid semua pasti dah tahu ilmu tu apa kan? Sebab setiap hari anak-anak murid ni akan menuntut ilmu, betul tak? Dalam waktu PKP pun anak-anak murid tetap juga menuntut ilmu walaupun di rumah. Cikgu-cikgu pun tetap memberikan ilmu walaupun di rumah cikgu. Nampak tak betapa pentingnya ilmu ni untuk kita sebenarnya kan? Dan ilmu ni juga bukan datangnya dari cikgu-cikgu je ya. Setiap apa yang kita pelajari untuk kita tahu akan sesuatu tu, itu juga menuntut ilmu. Kita biasa dengar, kalau nak tuntut ilmu je, mesti kat sekolah kan? Yelah, sekolah tu memanglah tempat untuk kita menuntut ilmu. Tapi ilmu ni sebenarnya boleh dituntut kat mana-mana je. Di rumah pun adalah tempat kita menuntut ilmu. Lebih-lebih lagi, anak-anak. Kita nak lipat kain. Boleh buat tak kalau kita tak belajar cara lipat kain dengan betul dari mak kita? Mungkin boleh kan? Tapi hasilnya kurang kemas lah. Ibu suruh masak nasi, kenalah tahu cara-cara masak nasi. Sukatan beras, sukatan airnya, barulah jadi nasi. Kalau tak belajar, silap-silap, nasi tu boleh jadi bubur pula. Allah Akbar. Abang-abang, kakak-kakak yang dah sekolah menengah ni, pandai tak tolong ayah-ayah buat kerja tukang kat rumah tu? Macam mana nak pandai? Kenalah belajar. Jadi maknanya kat sini anak-anak semua kena ada ilmu sebelum nak buat sesuatu kerja. Kena ada ilmu sebelum nak memulakan sesuatu amalan. Sebab apa? Supaya kita dapat melakukan sesuatu kerja dan amalan itu dengan baik, dengan penuh yakin dan dengan berkualiti. Masya Allah. Barulah hati kita pun rasa seronok, rasa gembira, rasa puas hati dengan hasil kerja dan amalan kita tadi kan? Sebab itulah kena ada ilmu dulu. Pentingnya ilmu ni, sampaikan hukum nak menuntut ilmu ni adalah wajib bagi setiap orang Islam. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmu fardatan 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Disebut juga oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dua perkara yang manusia ni takkan pernah rasa puas. Agak-agaknya apa tu? Dua perkara ni yang manusia kalau dapat dia takkan rasa cukup. Dia akan rasa nak lagi dan nak lagi. Pertamanya adalah kekayaan dunia. Dah diberi rezeki yang cukup, tapi nak lebih lagi. Dah ada satu, nak dua. Dah ada dua, nak tiga. Macam itulah seterusnya. Okey, dan yang kedua ni apa? Yang keduanya pula ialah menuntut ilmu. Dah belajar satu bab, nak belajar lagi bab dua. Nak sambung lagi bab tiga dan seterusnya. Ilmu ni, bila kita belajar, lagi banyak rupanya yang kita tak tahu. Macam mana tu? Inilah keajaiban ilmu. Lagi kita cari, rupanya lagi banyak yang kita tak tahu. Rupanya sebelum ni, ilmu yang ada pada kita ni hanya berapa peratus je. Sebab itulah kita kena sentiasa mencari ilmu. Dan ilmu ni sangat luas untuk kita terokai, sangat dalam untuk kita selami. Allahu Akbar. Inilah sebabnya mengapa ilmu ni wajib untuk kita tuntut. Benarlah pepatah Arab mengatakan, "Atlubul ilmu minal mahdi ila lahdi." Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Sampai dah nak masuk kubur pun kita dituntut lagi untuk menuntut ilmu. Subhanallah, Allahu Akbar. Di zaman yang sebercanggih ni, rasanya tak ada alasan lah untuk kita malas nak cari ilmu lagi. Saya yakin yang sedang menonton ni bukan setakat dah ada gadget sendiri je, tapi dah ada data internet sendiri kan, dengan capaian 4G, kelajuan megabyte yang tinggi. Jadi apa lagi alasan kita untuk malas nak cari ilmu? Kata orang zaman sekarang ni semuanya di hujung jari. Sampai macam tu sekali mudahnya kan. Jadi gunakanlah peluang yang ada, gunakanlah ruang yang ada untuk kita sentiasa mencari barakah Allah dengan mencari ilmu. Kerana Allah ni sangat suka pada orang yang suka menuntut ilmu. Dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, Allah berfirman yang berbunyi, maksudnya
Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dari kamu sekalian dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa darjat. Sadaqallahul azim. Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Inilah salah satu keindahan ketika seseorang ni dah ada ilmu, maka Allah akan tinggikan darjatnya. Semakin tinggi darjatnya, makin dekatlah dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan ini, bila kita dah laksanakan tanggungjawab kita dalam mencari ilmu ni, janganlah pula kita simpan je ilmu tu. Kumpul banyak-banyak dulu ya. Jangan macam tu Ilmu yang kita telah pelajari tu, wajiblah pula kita sambungkan dengan amalan supaya tak terputus kualiti ilmu tu, tak terputus pahala menuntut ilmu tu. Tak perlulah kita nak kena tunggu ilmu tu dah banyak baru kita nak start beramal. Tapi beramallah dengan ilmu tu walaupun hanya sedikit-sedikit, asalkan ilmu dan amal tu bergerak seiring dengan hati yang ikhlas lillahi ta'ala. Kata pujangga orang-orang Arab, al-ilmu bila amal kasyajari bila thamar. Apa maksudnya tu? Maksudnya ilmu tanpa amal umpama pokok yang tak ada buah. Allahu Akbar. Nak tahu kupasannya lebih lanjut? Maka teruskan bersama kaunselor anda. Berehat sebentar. Jumpa selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kita kembali dalam topik ilmu tanpa amal, amal tanpa ilmu. Masya Allah. Saya nak sambung semula pepatah Arab yang saya bacakan tadi. Al-ilmu bila amal kasyajari bila thamar. Maksudnya apa tadi? Ilmu tanpa amal umpama pokok yang tak ada buahnya. Subhanallah. Maksudnya di sini, sebesar mana pun sesuatu pokok tu, dia tetap tak dapat nak bagi manfaat kepada sesiapa pun kalau pokok tu tak dapat nak hasilkan dan keluarkan buahnya sendiri. Macam itulah juga perumpamaannya dengan ilmu. Sehebat mana atau setinggi mana pun ilmu seseorang tu, tapi kalau tidak diamalkan atau tidak dikongsikan bersama orang lain, maka samalah juga macam pokok yang tak ada buah tadi. Pokok tu hidup hanya sekadar pokok je, tak dapat nak bagi manfaat dan juga buah sebagai nikmat pada makhluk lain. Baiklah, maka dengan itu amalkanlah sesuatu ilmu walaupun sedikit, sebab ianya pasti akan membawa keberkatan dalam hidup kita. Macam tu juga, jangan kita biarkan ilmu yang kita dah belajar. Sebab apa? Sebab lambat laun ilmu tu akan hilang dan lari meninggalkan kita. Rugilah kan? Dah penat-penat kita belajar, kita jadi tak tahu balik semula. Jadi genggamlah ilmu tu dengan kuat, maka ilmu tu pasti akan memberi manfaat pada kita baik di dunia maupun di akhirat. Dan sebarkanlah segala ilmu yang ada pada kita, kerana ilmu yang disebarkan tidak akan berkurang sedikit pun daripada pengetahuan kita, malah kita akan dapat pemahaman yang lebih dalam, yang lebih baik lagi tentang sesuatu ilmu itu. Subhanallah, Allahu Akbar. Baiklah, Muaz bin Jawar radhiyallahu anhu berkata, belajarlah ilmu kerana belajar itu hasanah, yakni kebaikan. Itu yang pertama. Keduanya, carilah ilmu kerana mencari ilmu itu adalah ibadah. Yang ketiga, ingatlah ilmu kerana mengingatinya adalah tasbih. Yang keempat, fahamilah ilmu kerana memahaminya adalah jihad. Yang kelima, ajarlah ilmu kerana mengajarnya adalah sedekah. Dan yang keenam, berilah ilmu kepada yang memerlukan kerana ia adalah taqarrub, yakni mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hebatnya ilmu ni sampai dapat bagi kita jadi penghuni syurga Allah. Allahu Akbar. Sabda Nabi SAW yang bermaksud, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Allahu Akbar. Sidang penonton sekalian, inilah antara kelebihan dan kebaikan yang bakal diperoleh daripada ibadah menuntut ilmu. Dan juga amalan yang disertai dengan ilmu itu juga merupakan jalan mudah untuk kita meraih ganjaran tersebut. Alhamdulillah wa syukurillah. Baiklah, seterusnya, apa lagi kebaikan lain yang kita boleh dapat dengan berilmu dan beramal ni?
kebaikannya sebenarnya bukan sahaja di akhirat, malah di dunia ni juga kita dah boleh raih dah ganjarannya. Masya Allah. Macam mana tu? Kita tengok dalam surah Al-Baqarah ayat 269. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, maksudnya Allah menganugerahkan al-hikmah, yakni kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada sesiapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi kurnia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakal lah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah itu. Sadaqallahul Azim. Baiklah, setiap orang yang berilmu ni, mereka akan sentiasa merasakan takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana pengetahuan tentang segala yang ada di muka bumi ni akan membuatkan mereka merasakan kehebatannya Allahu Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Jadi orang yang benar-benar memiliki ilmu, mereka secara tak langsung tergolong dalam kalangan orang-orang yang takut melakukan dosa. Ianya bertepatan dalam surah Fatir ayat 28. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, maksudnya, dan demikian pula antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan haiwan-haiwan ternak yang ada macam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya itu hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Sadaqallahul Azim. Ulama di sini bermaksud orang yang benar-benar mengetahui dan sentiasa mempelajari tentang sesuatu ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kebaikan orang yang berilmu ni bukan sahaja terhindar daripada melakukan perkara dosa, mereka juga akan diangkat darjatnya seperti firman Allah dalam surah Al-Mujadilah. Allah telah mengatakan bahawa maksudnya, nescaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa darjat. Sadaqallahul Azim. Dengan kebaikan-kebaikan yang diperolehi tadi, berilmu dan beramal dengan apa yang dipelajari, maka itu adalah sebaik-baik ibadah. Kerana orang yang dah ada ilmu tapi tak nak teruskan belajar dan fahamkan lagi tentang sesuatu ilmu tu, tak nak teruskan lagi dengan amalan yang dia dah belajar, maka ia tergolonglah dalam kalangan orang yang rugi. Rugi kat sini maksudnya dia terjerumus ke lembah neraka. Kerana dalam surah Al-Mulk ayat 10 Allah mengingatkan kepada kita bahawa a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, nescaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Sadaqallahul Azim. Dalam ayat ni Allah menyebut tentang neraka sa'ir, neraka bagi orang-orang yang mensia-siakan ilmunya. Ada ilmu pengetahuan tapi tak nak beramal dengan ilmu tu. Sampai macam tu sekali ya sidang penonton sekalian, betapa pentingnya ilmu ni untuk kita seiringkan dengan amalan supaya ianya taklah menjadi sia-sia. Dah belajar masuk neraka pula, na'udzubillah. Semoga kita dijauhkan daripada kalangan orang-orang yang mensia-siakan ilmu. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Jangan ke mana-mana, nantikan sambungannya selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang masih setia mendalami ilmu untuk meraih darjat dan syurga Allah, insya-Allah. Dengan tajuk ilmu tanpa amal, amal tanpa ilmu, dan kita telah sampai kepada kemuncak topiknya. Tadi saya dah terangkan serba sedikit tentang kewajipan dalam menuntut ilmu, dan saya juga dah ceritakan serba sedikit tentang kepentingan dalam mencari ilmu, dan saya juga ada bacakan beberapa firman Allah Subhanahu Wa Taala tentang kelebihan menjadi orang yang berilmu dan beramal.
Baiklah, macam mana pula dengan orang yang dah ada ilmu tapi tak nak pula beramal? Dan macam mana pula dengan orang yang rajin sangat nak beramal tapi tak ada ilmu? Kata Imam Ghazali, orang yang ada ilmu tapi malas nak beramal, mereka gila. Orang yang rajin beramal tapi tak ada ilmu, mereka sia-sia. Ingat lagi tak dalam dalil yang saya sebutkan tadi? Dengan belajarnya ilmu akan menyebabkan jalan mudah untuk kita ke syurga, kan? Tapi tak semudah tu ya sidang menonton sekalian. Kerana bila kita dah cari ilmu tu, maka kita wajiblah pula beramal dengannya. Sebab apa? Sebab amalan kita ni lah yang akan dihitung di akhirat nanti, kan? Amalan kita ni lah yang akan dihisap, ditimbang di atas neraca mizan untuk membolehkan kita terlepas daripada siksaan api neraka. Maka dengan itu, untuk menjadi insan yang berjaya di akhirat nanti, untuk menjadi penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala, untuk memberatkan lagi timbangan amalan kita, maka seimbangkanlah amal dan juga ilmu, seiringkanlah ilmu bersama amal. InsyaAllah, moga setiap apa yang kita kerjakan akan memberikan impak yang sangat baik di dunia maupun di akhirat. Dan semoga apa yang kita kerjakan di atas muka bumi ini tidaklah menjadi sia-sia hanya kerana amalan yang dikerjakan tidak berlandaskan kepada ilmu. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 36, janganlah ikuti apa yang kamu tak tahu dan tidak ada pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya penglihatan, pendengaran dan hati akan diminta untuk dipertanggungjawab. Sadaqallahul azim. Orang yang berilmu akan ditanya tentang ilmunya. Apa yang telah dia amalkan daripada ilmu yang dia ada tu? Kerana barang siapa yang tidak mengamalkan ilmunya, maka ilmunya sia-sia dan akan menjadi penyesalan baginya. Allah berfirman lagi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaikan sedangkan kamu melupakan kewajipan dirimu sendiri? Padahal kamu membaca Alkitab, yakni Taurat, maka tidakkah kamu berfikir? Sadaqallahul azim, surah Al-Baqarah ayat 44. Kesan bagi orang yang tak beramal dengan ilmu ni amat berat sekali ya. Dia berilmu tapi tak nak pula mengamalkannya. Maka apa yang diperolehi hanyalah kebencian Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah. Allah berfirman lagi dalam surah As-Saff ayat 2 hingga 3 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besarlah kebencian di sisi Allah bahawa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Sadaqallahul azim. Benarlah kata Allah yang Maha Agung. Baiklah, kita tengok ketika wahyu pertama diturunkan, berbunyi apa? Iqra, maksudnya bacalah. Tapi perasan tak kenapa wahyu itu menyuruh Rasulullah membaca sedangkan baginda seorang yang ummi, yang tidak tahu membaca. Hakikatnya perkataan baca di sini bukanlah bermaksud membaca apa yang bertulis, tetapi apa yang tidak bertulis. Perkara yang tidak bertulis adalah yang tersirat, jauhnya lebih banyak, yang tak semua manusia ni mampu untuk membacanya. Maka ayat itu dilekapkan pula lagi dengan ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maksudnya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi, ilmu yang kita ada semestinya perlu sampai kepada hakikat ketuhanan. Jika belum, maka tak sempurnalah ilmu tu. Kata Profesor Dr. Hamka, mati jasad kerana tiada roh, mati roh kerana tiada ilmu, mati ilmu kerana tiada amal, mati amal kerana tiada ikhlas. Allahu Akbar. Ilmu adalah pelita hati, memancar cahayanya ke dalam menambahkan iman, memancar cahaya keluar membuahkan amal. Ilmu itu penghias lidah. Orang berilmu bila bersuara, kata-katanya indah, penuh hikmah. Diamnya fikir, suaranya zikir. Akhir kata, ilmu itu untuk diamalkan dan beramallah dengan berilmu. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian.
bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, berilmu dalam berguru, berjuang dalam amalan. Sekian, aku liqauli hadza wa astaghfirullahil azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didik TV KPM